Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru. Pengarah Syamsul Yusof mempertikaikan tindakan isteri pertamanya Puteri Sarah yang mengeluarkan kenyataan sindiran ketawa membaca tuntutan nusyus yang dibuat terhadapnya di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada 21 Mac lalu. Syamsul atau Muhammad Syamsul Muhammad Yusof 39 mendakwa Puteri Sarah sebenarnya risau dengan tuntutan berkenaan kerana terdapat bukti aktris itu mempunyai hubungan dengan seorang lelaki berstatus suami orang sejak di awal perkahwinan mereka lagi. Disebabkan itu juga Puteri Sarah hanya bersetuju untuk bertemu dengannya dan berbincang dan bersungguh-sungguh mahu dia menarik kembali tuntutan nusyus yang dibuat. Allah, Sarah dah dapat atau baca surat nusyus tu dah lama, masa proses JKP dulu lagi, jadi kenapa tiba-tiba ketawa sekarang? Satu lagi, masa dapat fail nusyus tu, kenapa takut bagi pada lawyer kamu terus? Sarah simpan fail nusyus tu lama, sebelum beri pada lawyer dia. Lawyer Sarah sendiri yang bagi tahu perkara ni pada lawyer saya. Satu lagi, kalau kelakar sangat, kenapa bersungguh nak saya tarik nusyus hari tu ya, masa kita berjumpa? Banyak kali saya ajak berjumpa sebelum ni, berbincang dengan baik, tapi dia yang tak mahu. Hanya selepas saya file nusyus, barulah dia akhirnya mahu berjumpa suami. Kenapa? Kerana kamu risaukan nusyus tu Sarah. Saya tahu kerana di dalamnya ada bukti kamu buat hubungan dengan suami orang sejak dari awal perkahwinan kita. Jadi habislah imej isteri teraniaya yang awak portraykan pada umum selama ini, itu yang kamu risaukan. Dalam pada itu Syamsul mendakwa, ketika pertemuan mereka sebelum ini, Puteri Sarah turut mengaku mempunyai hubungan dengan lelaki lain, malah berpesan untuk tidak mendedahkan kepada orang lain. Syamsul juga mempertikaikan tindakan Puteri Sarah mengugut untuk menyebarkan video tidak senonoh dirinya apabila kemahuan dia tidak dituruti. Tidak cukup dengan itu, sekarang pun kamu dah mengaku ada hubungan dengan lelaki lain, sedangkan kamu masih bersuami, katanya. Kamu sendiri yang beritahu saya hari tu, masa kita berjumpa, siap cakap, jangan bagi tahu orang okey. Masa kita berjumpa malam tu, kamu sendiri yang minta purata RM10,000 sebulan dan aset wang RM400,000, kamu sendiri yang letak dan suamimu setuju semuanya. Siap kata, jangan bagi tahu orang saya minta ni, sebab saya tahu ia amount yang tinggi. Suami kamu setuju saja dengan permintaan itu, walau di social media kamu canang, aku tak harap harta suami. Jadi sebab itulah kami gembira di mahkamah hari tu, semua orang nampak sebab dua-dua telah setuju, kita sama-sama happy. Tapi malangnya beberapa hari selepas tu, kamu yang tiba-tiba tukar agreement, menambah-nambah minta harta aset jutaan ringgit pula dah, dan menuduh saya pula yang tukar agreement asal, dan burukkan suami di media kata minta diskaun. Allah, ini bukan soal minta diskaun, saya cuma kata, kenapa tak ikut perjanjian asal kita malam tu? Takpa Sarah, macam ni kau buat pada suami kamu, takpa. Saya tulis ni semua bukan mahu netizen sokong saya, tak perlu, cukup Allah untuk saya, tetapi fikirlah, adakah ini caranya kamu sebagai isteri, menyelesaikan masalah dengan berpura-pura di depan media atau netizen, untuk meraih simpati masyarakat, gunakan anak dan ibu bapa saya. Kita boleh selesai cara baik, tapi memilih untuk terus mengaibkan suami, dan keluarga saya dan mertua. Semalam kamu ugut suami secara publik, dan ini juga akan dijadikan tambahan kes. Tiba-tiba ugut suami minta jutaan ringgit, bila suami tidak setuju, mahu dicanang video suami pula. Baiklah, tapi bagaimana dengan bukti yang ada pada suami orang tu pula ya Sarah? Cukup sampai situ, ya di mahkamah saja kita selesaikannya. Sarah, ibu bapa kamu juga pening dan tak bersetuju dengan cara kamu sekarang menyelesaikan masalah rumah tangga, sebab itulah mereka diam sahaja, dan ayah kamu terus menasihati saya untuk terus bersabar. Jadi, kamu pergi hasut atau gunakan ibu bapa saya pula untuk menyokong cara tak baik kamu menyerang suami. Kadar dan kadar, terimalah takdir suami kamu telah berkahwin Sarah, janganlah berdendam kesumat hingga ke tahap ini, ia akan makan diri dan masa depan anak-anak kita.
Kamu tak terima poligami, tak apa, kita berpisah cara baik, bukan dengan cara ugut suami dan canang di sosial media, berpura-pura konon kamu isteri solehah yang dianiaya. Ya, kita berdua ada kesilapan masing-masing Sarah, jadi fikirlah tentang masa depan anak-anak kita dengan berpisah cara baik dan aman, demi anak-anak kita, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.